Kita intro dulu. Setahun sudah kerajaan perpaduan madani ini siap buat sambutan birthday lagi. Tetapi ada satu perkara yang sebenarnya patut kita selusuri sepanjang setahun kerajaan perpaduan madani ini, iaitulah rentetan-rentetan peristiwa dan juga perkara-perkara yang telah mereka lakukan sepanjang mereka menjadi kerajaan. Inilah videonya dan tolong tonton sampai habis. Anak-anak papa, tolong sediakan pelantar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak buat video ini dah lama dah. Sepatutnya pada hujung tahun lepas lagi saya buat. Sebab ialah kita dah pun setahun bersama-sama dengan kerajaan perpaduan madani ini, for good and bad. Tetapi oleh kerana kesibukan, ada banyak kerja yang perlu dilakukan dan macam-macam lagi, menyebabkan saya tidak sempat untuk compile apakah perkara-perkara yang telah dilakukan, apakah benda yang telah terjadi sepanjang setahun kerajaan perpaduan madani ini mentadbir negara kita. Tengok-tengok saya jumpa satu compilation gambar yang sangat-sangat cantik dan luar biasa dan begitu lengkap sekali dekat TikTok. Jadi gambar-gambar inilah yang saya akan ulaskan dan kongsikan dengan anda semua. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat yang telah compile gambar-gambar ini. Minta maaf, tak ada watermark jadi saya tak tahu siapa. Tapi apa yang anda buat ini memang betul-betul luar biasa dan memang sangat-sangat patut untuk kita pertontonkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya tak nak sentuh tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan betapa celarunya suasana hendak melantik kerajaan perpaduan pada ketika ini, dengan apa benda yang berlaku dalam istananya lah, dengan SD lah, dengan itulah, dengan ini semua. Yang ini saya rasa anda semua sudah sedia maklum. Tetapi mungkin kalau anda ada yang terlepas kapal ataupun nak recap suasana, anda boleh tonton video saya yang ini di mana saya telah menjelaskan sedikit tentang apakah yang telah berlaku dan sesungguhnya apa yang telah saya sebut selama ini adalah betul belaka. Dan selepas itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dimasyhurkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 pada tarikh 24 hari November tahun 2022. Dan lebih kurang 10 hari selepas itu, barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kabinetnya. Dan masa pembentukan kabinet itu pun ada beberapa benda yang sangat-sangat kelakar berlaku. Yang pertamanya, Perdana Menteri telah mengumumkan diri beliau sendiri akan menjadi Menteri Kewangan. Padahal masa mereka ini menjadi pembangkang tuan-tuan dan sekalian, mereka ini bukan main menentang amalan Perdana Menteri menjadi Menteri Kewangan dalam masa yang sama. Mereka kata ini akan menyebabkan korupsi lah, menyebabkan kleptokrasi lah, menyebabkan salah guna kuasa lah dan macam-macam lagi. Dan mereka selalu mengambil contoh Najib Razak dalam hal ini menjadi Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan pada masa yang sama. Skandal YNDB lah, skandal SRC lah, macam-macam lagi. Tengok-tengok mereka jilat kahak sendiri Perdana Menteri menjadi Menteri Kewangan dalam masa yang sama. Nak tanya juga pada Han Ahyo, okey ke tu? The Prime Minister is also the Finance Minister. Power is concentrated in the hands of just one person. The Prime Minister and the Finance Minister cannot be the same person. Enact laws to decentralize and limit the Prime Minister's power. No single person should have absolute power. Dalam pengumuman kabinet yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perdana Menteri telah mengumumkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang masih terpalit dengan 47 kes Yayasan Akal Budi yang sudah melepasi fasa prima facie dekat mahkamah sedang dibicarakan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan benda ini tuan-tuan sekalian merupakan satu benda yang sangat memalukan negara kita ini. Sampai ramai pihak telah mempertikaikan mengapakah Datuk Seri Anwar Ibrahim buat macam ini. Kalau anda masih ingat tebur ramah yang telah dilakukan oleh Bloomberg sebagainya, akak Bloomberg tu betul-betul grill Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai nampak sangat beliau koyak dekat pentas tebur ramah tersebut. Tetapi nak macam mana? Cikgu terpaksa balas jasa anak murid lah nampaknya ya. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dan masa itu rakyat dah berkira-kira. Cuma tunggu masa saja Ahmad Zahid ini dibebaskan daripada 47 pertuduhan kes tersebut. Tapi dalam masa yang sama juga, kita ingat lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata apa? Jika saya menjadi Perdana Menteri dengan menjilat perasuah, cari presiden lain. Bongak je kau jaga. Kemudiannya, pada peringkat awal beliau menjadi Perdana Menteri, kita harapkanlah yang beliau ini menjalankan reformasi ekonomi, reformasi institusi, reformasi tata kelola. Segala benda yang beliau juang-juangkan selama 25 tahun sebagai pembangkang. Tengok-tengok pada peringkat awal, tuan-tuan dan sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim memenuhkan hari-hari awal beliau sebagai Perdana Menteri dengan melemparkan tuduhan demi tuduhan, dakwaan demi dakwaan terhadap musuh-musuh politiknya, terutamanya Perikatan Nasional. Siapa sahaja boleh lupakan dakwaan
dakwaan Datuk Seri Anwar, konon-kononnya Tan Sri Muhyiddin dikatakan telah menyakau lebih kurang 600 bilion. Ataupun mungkin tuduhan yang Perikatan Nasional telah menerima dana judi, di mana dana judi ini tuan-tuan sekalian, sampai sekarang siasatan tidak dibuka masalahnya. Dan ini disahkan oleh Menteri Undang-Undang iaitu Azalina Osman Said dalam jawapan dekat Parlimen. Jadi nak cerita apa sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim? Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Satu tuduhan pun tak lekat. Bahkan percubaan untuk bawa Muhyiddin Yassin ke mahkamah atas tuduhan sakau pun tak lepas bahagian pengurusan pun. Hakim siap kata pertuduhan cacat, buang masa mahkamah. Apa cerita? Menyebut tentang tata kelola, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita masih ingat, antara perkara yang dilaung-laungkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjadi pembangkang dahulu, terutamanya pada peringkat awal beliau dihalau daripada kerajaan, ialah beliau hendak membasmi kronisma dan juga nepotisma. Kronisma ini kawan-kawan, nepotisma ini adik-beradik, anak beranak. Tengok-tengok pada 12 Januari 2023, rupa-rupanya beliau dalam diam telah melantik Nurul Izzah Anwar, anak beliau sendiri, mantan ahli Parlimen Permantang Pauh, sebagai penasihat kanan ekonomi beliau. Dan benda ini berlaku bila Izzah sendiri mengantuikan benda ini dalam satu temu ramah bersama-sama dengan The Star. Dan lantikan tersebut telah dibuat sebulan sebelum Izzah kantuikan perkara itu. Bayangkan, lantik senyap-senyap, lepas sebulan baru rakyat tahu. Lain macam betul tata kelola ni masalahnya. Demokrasi terpimpin. Dek kerana tekanan daripada rakyat, Nurul Izzah akhirnya telah bertindak untuk melepaskan jawatan tersebut. Tetapi khabar-khabarnya, beliau masih lagi merupakan antara penasihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kapasiti-kapasiti yang tertentu. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian bercerita tentang kos sara hidup dan juga harga barangan, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau kita masih ingat, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dan juga Pakatan Harapan memang champion bab hendak menurunkan harga barang. Dulu BN dikatakan sebagai barang naik. Kalau Najib tak turunkan harga barang, kita turunkan Najib. Tengok-tengok sepanjang tahun 2003, sepanjang mereka ini menjadi kerajaan, mereka tidak apa? Mereka bertindak mengapukan harga ayam, konon-kononnya untuk stabilkan harga ayam. Tetapi kita semua tahu, bila harga ayam ini diapungkan, bila-bila masa saja harga ayam akan melambung tinggi, terutamanya untuk musim-musim perayaan. Kemudiannya tarif elektrik juga dinaikkan beberapa kali dah saya rasa. Tahun lepas saya rasa 2 atau 3 kali tarif elektrik dinaikkan dan tahun ini bakal naik lagi. Kemudiannya harga beras tiba-tiba melambung dengan mahal sekali sampai permintaan terhadap beras tempatan menjadi sangat-sangat menggila. Saya dan YB Viral banyak kali menyebut tentang perkara ini satu ketika dahulu, di mana kalau kerajaan tidak bertindak proaktif, kita akan mengalami krisis beras. Betul tak benda itu terjadi? Nanti kita akan ulas, tuan-tuan sekalian. Dan dalam masa yang sama juga, dulu mereka menduduh Perikatan Nasional tak erti jaga telur ayam. Telur ayam hilang dekat pasaran dan sebagainya. Tengok-tengok zaman Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan Madani ini, telur ayam pun susah nak dapat. Sampai Menteri Keterjaminan Makanan import telur daripada India, dan telur daripada India itu pula jauh lebih mahal berbanding dengan telur-telur tempatan. Tetapi bila ada ahli-ahli parlimen yang mempertikaikan perkara ini, mereka siap dapat surat tunjuk sebab dan juga LOD daripada pengimport telur ini. Kau jangan main-main. Sebutan dalam parlimen ini patutnya ada immunity. Tengok-tengok mereka dapat surat saman. Hui, lain macam betul zaman Perpaduan Madani ni, oi. Dan dalam tahun ini juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyaksikan ringgit kita merudum dengan sangat-sangat teruk. Sehingga 2 kali mencatatkan rekod RM4.79 dan juga RM4.73. 2 kali rekod ringgit kita rendah dalam tempoh 26 tahun. Tetapi apa kata Rafizi? Rafizi ketika mengulas tentang ringgit jatuh ini ketika dia menjadi menteri, dia kata ringgit jatuh ada baiknya juga untuk negara. Astaghfirullahalazim, celah mana kau ni? Sebab dulu masa jadi pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika ringgit jatuh zaman Najib, dialah yang paling lantang hentam Najib. Siap kata apa? Sekurang-kurangnya saya ada formula. Ketika zaman Perikatan Nasional juga, ketika ringgit jatuh merudum sampai mencatatkan rekod pada ketika itulah, oh, Rafizi hentam gila-gila. Dia kata banyak-banyak menteri ni buat apa? Tak ada otak masalahnya. Dia kata macam tu lah lebih kurang. Tengok-tengok zaman dia, ringgit menjadi hal dengan teruk, dan sekarang ini dalam RM4.7 je, tak main-main kat situ masalahnya. Apa cerita Rafizi? Otak kau. Dan benda yang paling besar sekali ketika mereka menjadi pembangkang, mereka selalu memperjuangkan untuk menurunkan harga minyak. Tengok-tengok harga minyak bukan sahaja tidak turun, tetapi bakal meningkat pada tahun ini disebabkan oleh kerajaan bertindak menarik kembali subsidi-subsidi secara bersasar. Diesel akan menjadi pilotnya dan berkemungkinan besar petrol juga akan menerima nasib yang sama selepas ini. Tetapi apa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Kongres PKR pada tahun 2022? Dia kata apa? Saya tak jadi Perdana Menteri, macam mana harga minyak nak turun? Sekarang anda dah jadi Perdana Menteri, harga minyak tak turun.
turun pun makin naik lagi adalah. Apa cerita? Bongak je kau jaga. Kemudian dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan sekalian, kita berbicara lagi sekali tentang tata kelola. Antara perkara yang cukup diantikan oleh Pakatan Harapan ini ialah lantikan-lantikan politik. Ketika zaman Perikatan Nasional dahulu, Perikatan Nasional dihentam gila-gila sebab banyak buat lantikan politik dan sebagainya. Tengok-tengok sepanjang Mac 2023, Mac sahaja ya, tak masuk bulan-bulan lain, 10 lantikan politik telah dibuat oleh Kerajaan Perpaduan Madani ini. 10 bang dalam bulan Mac. Padahal dalam manifesto mereka, manifesto Kita Boleh Pakatan Harapan untuk PRU15, mereka telah menjelaskan yang mereka tidak akan membuat lantikan politik. Tetapi sekarang apa cerita? Terpimpin kepala kotak kau. Tak cukup lagi tuan-tuan sekalian, kerajaan ini juga memang cukup suka cari gaduh dengan orang-orang Melayu dan juga dengan orang-orang miskin. Pada 4 April 2023, masih lagi kita ingat betapa Perdana Menteri telah mengucapkan orang Melayu jangan selesa dan jangan angkuh. Dia balik dari Kemboja masa itu, terus dia kata orang Melayu ni terlampau selesa, terlampau angkuh, sedangkan dekat Kemboja tengok macam mana orang majoriti sana lain minoriti bla bla bla. Tetapi ini menunjukkan betapa Perdana Menteri ini seolah-olahnya macam berdendam dengan orang-orang Melayu. Mungkin kerana ketika PRU yang ke-15 orang Melayu tak sokong dia, dan akibatnya ketika PRN 6 negeri lagi ramai Melayu tak sokong dia. Ambil kau. Ada satu peristiwa besar tuan-tuan dan sekalian yang juga berlaku sepanjang tahun 2003, iaitu pada 18 April tahun 2003, kerajaan telah bertindak untuk menarik kembali rayuan mereka terhadap keputusan mahkamah berkenaan dengan isu kalimah Allah, di mana pada ketika itu mahkamah telah memutuskan bahawa kalimah Allah boleh digunakan oleh agama lain, dan kerajaan pada ketika dulu lah, bukan kerajaan sekarang ni, telah bertindak cuba untuk merayu kembali keputusan tersebut. Tengok-tengok 18 April mereka tarik balik rayuan tersebut, tak jadi rayu. Dan benda ini memang mengundang kemarahan dan juga kecaman daripada fraternity Islam dekat negara kita ini. Termasuklah daripada Majlis Agama Islam Selangor yang telah menyatakan mereka tak setuju langsung kerajaan menarik balik rayuan tersebut. Tetapi itulah dia, nasi dah jadi bubur. Dan sekarang ini 9 hari bulan, kita bakal mendengar pula keputusan Mahkamah Persekutuan kes Nik Elin Nik Rashid menentang enactment jenayah syariah Negeri Kelantan. Ada 19 enactment yang telah dicabar oleh Nik Elin, dan 9 hari bulan ini memang sangat-sangat genting sebenarnya. Tetapi nak macam mana tuan-tuan sekalian, kita dapati dalam Kerajaan Perpaduan Madani ini, mereka ini seolah-olah macam terlampau nak menunggang agama sangat masalahnya. Sebab itulah kita dapat perhatikan begitu banyak sekali kisah-kisah mereka ini nak tafsir Quran sesuka hati mak bapak mereka. Macam Ashraf Wajidi dulu, okey fine lah, tak apalah, dia pun ala-ala ustaz kan, tak kisahlah tu. Tengok-tengok Howard Lee, dia boleh menterjemahkan atau menafsirkan ayat yang surah An-Nisa ayat 59 berkenaan dengan ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Dia tafsirkan benda itu membalas kenyataan daripada Tuan Guru Hajadi. So orang bukan Islam, kau nak tafsirkan ayat Quran ikut suka hati mak bapak kau, menyanggah kata-kata seorang ulama. Gila tuan-tuan sekalian. Ini semua kerja orang gila ni Allah. Tetapi masa itu anak papa boleh pertahankan pula Howard Lee ni, dan Menteri Agama pun lembut gigi dari lidah ketika mengulas berkenaan dengan Howard Lee. Sedih bang. Tetapi inilah hakikat Kerajaan Perpaduan Madani ini. Now everybody can tafsir the Quran ikut suka hati mak bapak mereka, dan tidak akan ada siapa-siapa yang membantah. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan sekalian, kalau anda masih ingat ketika mereka ini menjadi pembangkang, mereka lah champion untuk memperjuangkan tentang kebebasan bersuara. Mereka inilah yang paling banyak berhimpun, yang paling banyak buat demo, dan yang paling banyak merosakkan harta benda awam. Masalahnya, kita masih ingat lagi peristiwa Adam Adli bertindak menurunkan bendera Najib Razak dekat PWTC sampai kena lempang. Kita masih ingat lagi macam-macam perkara, termasuklah ketika para pelajar UM cuba untuk berkumpul dekat depan UM bagi menyatakan bantahan mereka berhubung Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dibenarkan masuk ke UM pada ketika itu. Tengok-tengok zaman mereka menjadi kerajaan jauh lebih teruk. Saya tak nak cerita tentang saya dan rakan-rakan saya yang akaun TikTok kami kena ban lah, kena sekat lah, kami dipanggil polis berkali-kali, whatsoever. Itu kami tak nak cerita. Tetapi anda perhatikan kenyataan daripada salah seorang pimpinan PKR ini yang mahu kerajaan mewujudkan satu badan untuk memantau guru-guru ini, sebab kata dia guru-guru ini menunjukkan kecenderungan untuk menyokong pembangkang. Suka hati mereka lah nak sokong siapa pun. Mereka ini pengundi. Undi adalah rahsia. Tetapi bila anda buat macam tu, seolah-olahnya anda mahu menyekat kebebasan guru-guru ini. Tetapi nak macam mana tuan-tuan sekalian, kita tahu yang Menteri Komunikasi dan Digital pada ketika itu juga seorang yang sangat-sangat cepat koyak dengan kritikan dan juga hentaman terhadap kerajaan. Kalau tidak, tak adalah dekat live TikTok dulu,
itu, dia siap mengeluarkan ancaman, nanti radio akan datang dekat rumah lah, nanti polis call lah dan macam-macam lagi. Dan benda-benda ini menyebabkan para wartawan veteran beramai-ramai telah menyatakan kritikan yang sangat-sangat pedas terhadap Fahmi Fadil dengan mengatakan bahawa SKMM ini nak jadi big brother kepada dunia kewartawanan dan juga dunia media. Tak patut SKMM ini menjadi big brother sebenarnya dan menyekat kebebasan media untuk melaporkan perkara itu perkara ini. Sebab kalau kita masih ingat, Fahmi Fadil ini cukup suka campur tangan berkenaan dengan hal-hal laporan media. Ketika Berita Harian melaporkan yang OPR bakal dinaikkan pada bulan Julai 2023, tengok-tengok Fahmi Fadil kata, oh kau kena ubah tajuk ini sebab benda ini akan mendatangkan benda yang tak bagus terhadap kerajaan. Sampai macam tu sekali tuan-tuan sekalian. Hah? Cukuplah kita cerita pasal tata kelola, cukuplah kita cerita pasal kebebasan bersuara dan sebagainya. Kita nak cerita tentang masalah harga barangan, tentang masalah inflasi, tentang masalah orang tak ada duit nak membeli dan juga bersalah dengan bekalan-bekalan makanan tempatan ini. Satu perangai kerajaan perpaduan madani ini, mereka ini cukup suka menyalahkan semua orang kecuali diri mereka sendiri seandainya kalau ada benda yang tak bagus terjadi. Sebagai contohnya, Rafizi, Menteri Ekonomi pada 18 September 2023 telah bertindak menyalahkan sikap rakyat Malaysia yang ketagih makan dekat luar sebagai punca kepada masalah kewangan mereka. Padahal kita semua tahu harga makanan dekat luar sana dekat restoran menjadi sangat-sangat mahal disebabkan oleh peningkatan kos barang mentah ini. Dan kebanyakan mereka bukan nak makan luar sangat, tetapi mereka ini sibuk buat sampai 2-3 kerja, tak ada masa nak masak dekat rumah, tak ada masa nak makan dekat rumah, mereka terpaksa makan dekat luar. Tengok-tengok bila harga mahal, Rafizi kata apa? Oh, rakyat Malaysia ketagih makan kat luar sebab itulah mereka tak ada duit. Kepala otak kau, Rafizi. Kepala bapak engkau. Dan lagi satu contoh klasik kerajaan tak pernah menyalahkan diri sendiri, sebaliknya menyalahkan rakyat. Macam kita tahu, sekarang ini kita ada masalah beras tempatan tak ada dekat pasaran. Carilah dekat mana-mana pun langsung tak ada. Dan benda ini kami dah suarakan, macam saya katakan awal video tadi, saya dan rakan-rakan macam YB Viral, Olivia dan ramai lagi, kami dah suarakan benda ini sejak bulan Februari, tahu tak? Bulan Mac betul-betul intens kami suarakan yang krisis beras akan berlaku kalau kerajaan tak proaktif. Tengok-tengok betul krisis beras berlaku. Beras tempatan tak ada dekat pasaran, yang tinggal cuma beras import. Tengok-tengok apa kata Mas Abu akibat daripada ketiadaan beras tempatan ini. Dia kata pembelian panik merupakan punca kepada ketiadaan beras tempatan dekat pasaran. Salah rakyat lagi. Rakyat buat pembelian panik konon-kononnya sebab harga beras tak meningkat menjadi punca kepada beras tempatan tak ada dekat pasaran. Astaghfirullahalazim. Apa yang kau merepek ni, syaitan? Senang kan jadi menteri macam tu? Tunding jari dekat orang saja. Tak nak take responsibility, tak nak take accountability. Macam tu tak payah di menteri lah bang. Kau berhenti je lah biar rakyat di menteri. Dalam tahun 2023 ini juga ada satu isu yang sangat-sangat besar yang melibatkan kedaulatan negara, iaitu isu ambalat. Dan isu ini sangat-sangat sensitif. Saya dan rakan-rakan dah banyak kali dipanggil oleh polis berkenaan dengan isu ambalat ini. Tetapi bak kata laporan pada 19 September 2023, isu ambalat ini masih lagi sama-sama sebab perjanjian sepadan itu masih lagi disembunyikan. Ahli parlimen tak tahu apa cerita. Tidak ada mana-mana pihak pun yang tahu apa sebenarnya isi perjanjian antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Jokowi. Sebab kata-kata Jokowi yang mengatakan konon-kononnya perselisihan selama 18 tahun telah menjadi diselesaikan mengundang tanya-tanya. Sebab satu-satunya perkara yang menjadi perselisihan antara Malaysia dan juga Indonesia berkenaan dengan sempadan ialah ambalat. Sampai benda ini dibangkitkan dekat Sidang Dun Sabah, tetapi sampai kesudah kita tak dengar apa cerita pun berkenaan ambalat. Cadangan Khairi Jamaluddin agar diadakan satu jawatan khas untuk meneliti perjanjian tersebut juga tidak menjadi kenyataan sampailah ke hari ini. Pelik-pelik tuan-tuan sekalian. Kenapa kerajaan betul-betul hendak menyembunyikan pasal ambalat ini? Dan pada Oktober 2023, kita semua tahu pada bulan itu berlakulah apa yang tengah berlaku dekat Palestin pada ketika ini, iaitu peperangan yang sampai kesudah tidak ada penghujungnya. Dah 120 hari dah pada hari ini. Genosid yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin sangat-sangat kejam dan berterusan. Dan macam biasa Malaysia ini, oleh kerana kita ini memang kebanyakannya orang Islam dan kita memang sekian lama menyokong Palestin, kita pun mengadakan himpunan demi himpunan. Termasuklah pada 22 Oktober 2023, himpunan yang telah diadakan yang diketuai oleh Dr. Musa Nordin. Tengok-tengok himpunan tersebut mencatatkan satu rekod apabila lawangan takbir tidak dibenarkan. Spanduk yang mengutuk Israel juga tidak dibenarkan dan dirampas. Segala kutukan yang mengatakan Israel itu adalah penjenayah perang adalah dilarang dan macam-macam lagi pantang larang sampai kita mempersoalkan pada ketika itu apa kejadannya himpunan macam tu. Dan benda itu telah dibalas kembali oleh pihak rakyat yang mengadakan himpunan yang jauh lebih besar seminggu selepasnya, dan masa itu segala bapa laungan keluar tuan-tuan dan puan sekalian dan memberikan kemaluan yang
yang besar kepada Dr. Muhsin Nuruddin dan juga pada penyokong-penyokong dan pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan Bangsa Nasional yang hadir pada perhimpunan Dr. Musa tersebut. Tetapi perhimpunan satu hal, pada 28 Oktober 2023, kita semua tahu pada ketika itu sekolah-sekolah mengadakan Minggu Solidariti Palestin. Tengok-tengok perkara itu telah dibantah oleh beberapa pimpinan-pimpinan daripada kalangan bukan Melayu seperti daripada DAP, seperti Nga Komeng dan juga ada daripada MCA dan ada daripada gerakan. Mereka ini masing-masing membantah Minggu Solidariti Palestin dekat sekolah-sekolah. Dan akibat daripada bantahan itu, bantahan ini dan sebagainya, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan berkenaan dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sepanjang Minggu Solidariti Palestin dekat sekolah-sekolah. Tetapi garis panduan itu mencatatkan satu kontroversi, terutamanya pada perkara kelima, keenam dan yang ketujuh. Yang kelima, dia kata hindarkan politik partisan. Tak apalah, tolak tepi yang tu. Tapi yang kelakarnya, ini diterjemahkan sebagai menghalang pimpinan-pimpinan pembangkang yang menjadi adun ke atau MP di kawasan tersebut untuk hadir ke sekolah bagi menaikkan bersama-sama. Yang keenam pula, jangan hanya menonjolkan perspektif belah pihak. Gila ke apa? Maknanya dia kata kena dengar juga side Israel macam mana. Kau apa masalahnya Fadila? Dan yang ketujuh, yang lagi kelakar, jangan tunjulkan simbol-simbol yang mengundang keganasan dan sebagainya. Contohnya macam contoh mafla Palestin itu pun boleh dianggap sebagai simbol. Al-Qassam sebagai contohnya dianggap sebagai simbol yang tak bagus. Hamas sebagai contoh dianggap sebagai simbol yang mengundang kepada keganasan. Dan benda-benda ini tak dibenarkan untuk ditunjulkan dekat sekolah-sekolah. Tapi setahu saya, majoriti sekolah tak peduli pun larangan ini. Mereka buat saja apa yang mereka nak. Padan muka Kementerian Pendidikan terlampau nak cover lain sangat sampai mendengar nangis dekat parlimen kononnya. Air mata buaya. Dan pada bulan September, tuan-tuan sekalian, benda yang saya nyatakan pada awal video tadi, iaitu hanya tunggu masa saja, Zahid Hamidi akan bebas daripada pertuduhan 47 kes yang telah dibicarakan prima facie itu. Pada 3 September, pihak pendakwaan telah bertindak untuk menghentikan prosiding dan Zahid akhirnya telah dibebas tanpa dilepaskan oleh mahkamah DNAA. Sangat-sangat luar biasa, tuan-tuan sekalian. Apa yang kita ramalkan menjadi kenyataan belaka. Dan pada 15 Oktober 2023, kerajaan telah membentangkan bajet sekali lagi. Dan dalam bajet ini, begitu banyak sekali perkara yang menyesatkan rakyat. Macam tadi saya sebut, diesel bakal disasarkan subsidinya dan juga SST untuk perkhidmatan akan dinaikkan ke 8% daripada 6%. Dan perkhidmatan ini termasuklah lori-lori logistik, lori ayam, lori ikan, lori sayur dan juga perkhidmatan-perkhidmatan seperti dekat pusat-pusat rawatan komplementari seperti bekam dan sebagainya. Masing-masing kena charge SST 8% selepas ini. Lain macam. Cukai banyak gila tuan-tuan sekalian. Tapi ada seorang ekonomis anak papa kata kerajaan ini kerajaan Robin Hood. Tarik cukai daripada kaya bagi pada miskin. Ni macam terbalik ni masalahnya. Kita debat lah. Dan pada tahun ini juga tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat saksikan siri-siri ceramah agama dibatalkan ataupun ditangguhkan indefinitely. Sebagai contohnya, dekat Pulau Pinang, Ustaz Kazim dilarang untuk berceramah dekat sana. Macam contoh Ustaz Azhar Idrus, berapa banyak kuliah beliau telah dibatalkan terutamanya dekat Selangor. And then kemudian Selangor telah bertindak menarik kembali tauliah Ustaz Abdullah Khairi. Dan yang paling kelakar tuan-tuan sekalian, Ustazah Nur Hafizah Musa telah dihalang untuk menghadiri satu program yang melibatkan diri beliau, padahal beliau ini ada tauliah mengajar dekat wilayah persekutuan. Tetapi dalam masa yang sama juga, ketika ceramah-ceramah agama ini disekat, dihalang, dibatalkan dan sebagainya, kita menyaksikan Coldplay pula tuan-tuan puan sekalian dialu-alukan masuk ke dalam negara kita ini. Sampai Perdana Menteri pun siap buat video, welcome Coldplay, welcome Coldplay. Dan bila Mufti wilayah persekutuan mengeluarkan kenyataan tolong tangguhkan konsert ini dan sebagainya, tengok-tengok kenyataan tersebut telah disanggah macam itu saja oleh kerajaan, di mana Menteri Komunikasi mengatakan bahawa itu cuma pandangan Mufti, bukan fatwa. Kepala otak dia. Tolak tepi benda itu tuan-tuan sekalian, kita cerita tentang layanan kerajaan perpaduan madani ini terhadap negeri-negeri pembangkang. Dan macam mana kita tahu tuan-tuan sekalian, ketika mereka menjadi pembangkang, mereka memang sangat-sangat mempertikaikan layanan double standard daripada kerajaan terhadap negeri-negeri pembangkang. Tengok-tengok bila mereka menjadi kerajaan, ambil kau projek KXP yang tidak melibatkan duit pusat pun sampai sekarang tak dapat kelulusan, sampai mendapat teguran daripada Sultan Kedah yang pada 12 Mei 2023 meminta agar projek KXP ini diluluskan oleh pihak kerajaan. Kalau tak lulus, tak boleh buat. Walaupun duit ada, walaupun ada pelabur, tapi bila KXP ini tidak diluluskan projek dari kerajaan tak endorse, maka tak boleh buat. Sultan Kedah siap cakap, tolong benarkan benda ini. Tapi sama sekali
sekarang tak dibenarkan. Dia macam tu je masalahnya. Dan menyebut tentang menganaktirikan negeri-negeri pembangkang, tengok-tengok negeri Terengganu juga sampai ke sudah tidak menerima bayaran royalti sebanyak lebih 1 bilion ringgit daripada kerajaan. Dan benda ini sebenarnya sangat-sangat mengecewakan sebab macam saya katakan tadi, mereka lah dahulu champion untuk membantah sebarang bentuk ketidakadilan dan juga layanan anak tiri terhadap negeri-negeri pembangkang. Tengok-tengok mereka juga buat benda yang sama. Sampai benda ini dibangkitkan oleh Menteri Besar Terengganu iaitu Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar yang mengatakan setakat Oktober 2023 langsung tak ada bayar royalti telah diberikan masalahnya. Tetapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan sekalian, kita dapat lihat kerajaan ini begitu hendak menaikkan orang-orang DAP. 5 hari bulan Jun tahun 2023, Lim Kit Siang akhirnya telah menerima gelaran Tan Sri. Padahal seingat saya, DAP dahulu memang tak nak menerima apa-apa darjah kebesaran. Dan yang kelakarnya, apakah alasan yang telah diberikan oleh kerajaan? Orang Melayu terhutang budi pada Lim Kit Siang. Konon-kononnya Lim Kit Siang telah memperjuangkan tentang masalah rakyat tak mengira kaum sejak dahulu sampai sekarang. Ya Allah, ya Tuhan ku ya Karim. Lain macam betul dia punya jilat. Tetapi Tan Sri yang sama inilah tuan-tuan sekalian yang dicanang-canangkan sepatutnya orang Melayu terhutang budi ini. Siap kata apa tahu? Perdana Menteri boleh saja datang daripada kalangan orang bukan Melayu. Sebab dia kata perlembagaan tidak pernah mengatakan yang Perdana Menteri kena orang Melayu. Inilah dia tuan-tuan sekalian, Tan Sri anda semua. Dan dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan sekalian, kalau anda masih ingat ketika zaman COVID-19, Tan Sri Anwar Musa menjadi Menteri Wilayah, apa yang beliau buat? Beliau telah menghentikan operasi kedai-kedai arak, lesen-lesen baru arak telah dibekukan. Yang sedia ada lah, tetapi lesen-lesen baru dibekukan, tak dibenarkan untuk dapat lesen baru. Tengok tuan-tuan dan puan sekalian, ketika kerajaan Perpaduan Madani ini menjadi kerajaan, lebih 1,500 lesen tambahan berkenaan dengan arak ini telah diluluskan oleh DBKL. Padahal dulu ketika Kementerian Kewangan di Batu Zafrul menaikkan special draw judi daripada 8 kali kepada 22 kali, dia punya bising tak ingat dunia, menggalakkan dosa besar dan sebagainya. Tengok lebih 1,500 lesen tambahan arak yang baru telah diluluskan oleh DBKL. Yang ini mereka diam pula masalahnya. Padahal arak ini dengan judi diletakkan bersekali sebagai dosa-dosa besar. Apa cerita sekarang ni bang? Dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan sekalian, anda pasti ingat tentang perbalahan yang berlaku dekat KLIA berkenaan dengan seorang pelancong China yang telah ditahan oleh immigration sampai Menteri Pelancongan pun terlibat. Saya tak nak ulas pasal kes itu sebab kes itulah yang menyebabkan saya dipanggil oleh pihak polis untuk berikan keterangan. Tetapi tuan-tuan sekalian, pada hujung-hujung tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan visa kepada rakyat China dan juga India dikecualikan. Konon-kononnya untuk menggalakkan pelancongan. Tetapi jangan kita lupa, 1.2 juta rakyat China yang masuk ke negara kita ini sejak tahun 2018 sampai 2021 hilang tanpa dikesan entah ke mana perginya. Dan baru-baru ini pun saya telah mengeluarkan satu video seorang warga China yang juga pemegang pasport negara Vanuatu tiba-tiba mendapat IC dan juga lesen memadai Malaysia. Anda boleh tengok video dekat sini tuan-tuan sekalian. Saya telah nyatakan perkara tersebut. Kenapa nak mudah-mudahkan sangat untuk membenarkan orang China dan India ini masuk negara kita? Kena jawab benda tu. Begitulah dia tuan-tuan sekalian, sepanjang setahun ini apakah yang telah berlaku dan apakah yang telah dilakukan oleh kerajaan Perpaduan Madani. Video ini memang agak panjang, dekat-dekat setengah jam juga lebih kurang. Tetapi nak menceritakan tentang setahun kerajaan Perpaduan Madani ini, kita tak boleh cerita sikit-sikit. Kita kena cerita habis sebab benda ini penting untuk sejarah kita supaya kita mengenang betapa inilah dia kerajaan Perpaduan Madani. Inilah dia kerajaan yang konon-kononnya sangat-sangat hebat tetapi indah khabar dari rupa. Kita dapat menteri yang sangat-sangat tak kompeten bak kata TMJ dan kita mendapat seorang Perdana Menteri yang clueless, yang tak tahu apa benda yang dibuat masalahnya. Dan kita berkemungkinannya terpaksa berhadapan dengan semua ini untuk tempoh lagi 4 tahun sepanjang mereka ini menjadi kerajaan. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka buat semua ini pun yang kita baca-baca tadi, yang kita terangkan tadi pun sebab mereka tahu oleh kerana mereka ini kerajaan, mereka boleh buat apa saja mereka nak. Sebab awal-awal lagi tuan-tuan dan puan sekalian, Sani Hamzan telah menyebut perkara ini. Jangan sesekali kita lupa. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.